Maka kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, wala yakfi fi husulil fawzi biha, dan tidak cukup dia kata untuk mendapatkan syurga, nak meraih syurga, al-iradatu faqat, hanya sekadar dengan kehendak sahaja, dia tak buat apa-apa. Tuan-tuan, Nabi tu nak buat apa ni? Nak dapatkan syurga Allah. Maka dia kata lagi, bal hiya ma'al imani, dia kata bahkan dia hendaklah disertakan al-iman, dengan tulus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tu yang pertama sekali, orang yang nak mendapatkan syurga Allah, yang pertama dia nak kena ada al-imanu billah, dia kena beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, iman ni dia bukan hanya setakat kata dia beriman dengan Allah. Sebab itu dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka Allah akan tinggalkan dia dalam keadaan dia berkata, amanna, kami dah beriman kepada Allah. Tuan-tuan, apa cukup dengan itu saja? Tuan-tuan, agak-agak cukup dah dengan solat sunat kita. Tuan-tuan, agak-agak cukup dah dengan tilawatul Quran kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah mereka sangka Allah akan tinggalkan mereka dalam keadaan hanya mereka kata amanna, kami dah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka perkara pertama yang manusia perlu buat bagi nak mendapatkan syurga Allah, al-iman. Hendaklah dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, makna iman dekat sini adalah percaya yang putus dengan Allah. Tuan-tuan, dengan Allah dia tak boleh ada qaul tsani, tak boleh. Kalau dalam fiqh, tuan-tuan, jalan banyak untuk kita ibadat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan dia banyak. Tuan-tuan, sebagai contoh, kita ambillah satu masalah. Ini dalam masalah kita kata perbahasan fiqh, kita kata. Tuan-tuan, kita ambil benda mudah lah. Tuan-tuan, ni nak cerita kalau dalam bab nak abdikan diri pada Allah, banyak jalan untuk kita mengabdikan diri pada Allah. Tapi ada satu benda yang manusia tak boleh bengkok walaupun sikit, iaitulah dalam soal keimanan, percayanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, contoh, bila mana satu orang kunut subuh misalnya, ada orang yang dia nak kunut subuh, tangan tu masa kunut, masa berdoa, dia suka renggang macam tu. Pasal apa? Nampak sikit dia punya pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ada berdoa. Kalaulah satu-satu benda yang kita doa dengan Allah tu, kita duk berasa benda tu macam penting bagi kita, tuan-tuan, maka angkatlah tinggi-tinggi sebagai tanda kita berharap supaya benda tu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ada orang dia selesa masa baca kunut renggang macam tu, nampak pengharapan dia dengan Allah. Tuan-tuan, ada orang yang bila mana dia berkunut, dia suka lasik,
dia suka rapatkan tangan dia macam tu. Pasal apa? Nampak dekat situ kehinaan dia, merendah dirinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, setengah ulama dia kata renggang tangan, setengah ulama kata lekatkan tangan macam tu. Dan tuan, maka keluarlah pendapat daripada dua orang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. Mereka dua orang ni kata apa? Tak kira lah, pada masa kamu berqunut, sama ada kamu nak renggang boleh renggang, ataupun kamu nak rapatkan tangan, boleh kamu rapatkan tangan tersebut. Tuan-tuan tengok, ni perbahasan dalam fiqh. Banyak tuan-tuan jalan untuk kita boleh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi ada satu benda. Orang yang dia nak abdikan diri pada Allah, orang yang nak amalan dia diterima oleh Allah. Tuan-tuan, itu yang kita belajar fiqh tu. Tuan-tuan, tujuan dia supaya kita buat elok, kita buat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Tuan-tuan, tapi ada yang lebih besar daripada tu. Buatlah baik macam mana sekalipun, bab iman ni kalau tak betul, tuan-tuan, bab iman ni kalau tak berapa nak percaya dengan Allah, tuan-tuan, ibarat kata orang menikah lah. Orang menikah, bila mana tu imam, tu qadi, dia dah kata tu tunai, dia kata tunai saya, tuan-tuan, pengantin lelaki dia nak kena kata aku terima nikahnya, dia kena sebut itu. Tuan-tuan, maknanya dia terima tanggungjawab sebagai seorang suami dan sah perkahwinan dia. Tuan-tuan, tapi kalau tu imam kata RM85 hutang, bukan tunai, hutang pula. Dah lah kata macam tu. Yang tukang jawab dia kata apa? Saya cuba jadi yang terbaik dia. Tuan-tuan, orang yang macam tu belum sah lagi dia bergelar seorang suami, dan dia belum lagi bersedia untuk menanggung tanggungjawab sebagai seorang suami. Dan tuan, itu perumpamaan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ibarat syahadah, dalam ayat syahadah kita, penyaksian pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita duk guna perkataan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku naik saksi, dia kata, bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ulama kata makna aku bersaksi seolah-olah macam dia pandang dengan mata kepala dia Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah tak menyebabkan dia lagi untuk tidak yakin dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, tu yang dikehendaki di dalam iman kepada Allah. Dan tuan, sebab itu dalam bab beriman ni kita jadi tentera. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat kepada Engkau ya Allah. Tuan-tuan, itu sahaja. Tuan-tuan, kalau kita ni sebagai seorang Islam tapi tak berakhlak dengan akhlak Islam, tuan-tuan, jaga-jaga dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan berkenaan dengan orang-orang yang berada di akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa minal Islam illa ismuh, kata Nabi, tak tinggal apa-apa di akhir zaman itu kepada Islam ni, hanya pada namanya sahaja. Tuan-tuan, pada kad pengenalan elok dah nama Abdullah bin Fulan Fulan, alhamdulillah.
kemudian dia punya agama ditulis dalam kad pengenalan dia Islam. Tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi yang lebih dikehendaki bukan hanya sekadar nama, tetapi yang dikehendaki lebih daripada itu adalah amalan sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam satu kaedah ada menyatakan setiap perkara itu yang dititik beratkan adalah hakikat dia. Ini kaedah. Setiap perkara adalah dititik beratkan pada hakikat dia. Tuan-tuan, kalau kita ni betul seorang Muslim, sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat dengan Allah. Tuan-tuan, tengok sebagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam, masa dia diperintahkan oleh Allah supaya mendirikan bahtera. Tuan-tuan, bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam ni Allah perintah buat dekat mana? Tengah padang pasir. Tuan-tuan, bahtera ni kalau dia nak jalan dia kena ada ayat. Ayat setakat sekolah 2 tak cukup. Tak cukup. Dia nak kena ada ayat laut. Dia kena ada pantai. Barulah dia boleh bergerak. Dia boleh berlayar bahtera ni. Tuan-tuan, tapi Nabi Allah Nuh alaihissalam dan pengikut dia buat juga kerana mereka faham yang tu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, perkara pertama yang perlu kamu buat, yang kamu kena perhatikan elok-elok adalah al-iman, iaitulah bagaimana keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu jangan mudah-mudah kita terima benda-benda yang mana baru kita dengar, benda-benda yang asing daripada amalan yang dah biasa kita duk buat ni. Kalau kita duk dengar Allah Ta'ala tu bertangan, jangan duk terima tu. Allah Ta'ala duduk dekat arash, tu jangan terima tu. Tuan-tuan, pasal apa? Dia melibatkan kepada perkara akidah, dia melibatkan kepada perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan duk terima yang kata Al-Quran yang ada pada sisi kita ni masih lagi tak lengkap. Yang lengkap yang ada pada puak-puak dia sahaja. Tuan-tuan, akidah yang macam tu pun jangan duk terima. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana iman ni nanti dia menjadi persoalan pokok bila mana seseorang dia pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Taala sebut yaumun la yanfa'u malun wala banun. Kamu akan sampai pada satu hari, kata Allah, yang mana hari itu tak memberi manfaat harta dan juga anak penak kamu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mai kepada Allah dalam keadaan hati dia sejahtera. Tuan-tuan, ulama tafsir kata hati yang sejahtera adalah iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu jangan kita mudah-mudah terima. Tuan-tuan, berdoalah dengan doa Nabi yang minggu lepas kalau tak silap saya. Kita kata Nabi SAW ada ajak kita satu doa. Tuan-tuan, doa tu mudah saja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuk pada kami kebenaran dan dorong kami ikut kebenaran tersebut. Wa arinal batilan batila. Ya Allah, tunjuk kepada kami kebatilan dan tolonglah dorong hati kami ni supaya kami jauh daripada kebatilan tersebut.
Tuan-tuan, ni doa yang diajak oleh Nabi supaya kita senantiasa berjalan di atas akidah yang betul dan juga di atas jalan hidayat, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, orang yang nak dapatkan syurga Allah wal amalis salih, tuan-tuan, dia dua benda tak boleh pisah. Kalau pisah, pincanglah lagu bak kata P. Romli. Irama dan lagu tak boleh dipisahkan. Kalau pisah, pincang lagu, cacat lagu. Tuan-tuan, dua perkara ni yang disebut oleh pengarang kitab ni, iman dan amal. Tuan-tuan, dua benda ni benda yang tak boleh dipisahkan sama sekali. Kerana tu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu menggandingkan. Bila Allah taala sebut iman, pasti selepas daripada dia Allah Subhanahu wa taala akan sebut amalan-amalan yang saleh. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang beriman, dia tak cukup hanya sekadar beriman, dia kena beramal pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, buatlah amalan. Tuan-tuan, kerana kita tak tahu mana satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala ni dia betul-betul redha dengan kita. Tuan-tuan, dalam kitab Zuhdul Kabir, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala ada meriwayatkan perkataan yang mana perkataan itu sanadnya sampai kepada Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kata Imam Zunnun Al-Misri yang pertama sekali, Allah simpan, kata Imam Zunnun Al-Misri, Allah simpan tiga perkara dalam tiga perkara yang lain. Tuan-tuan, ambil perhatian benda ni supaya kita tak bermudah-mudah dengan perkara-perkara yang disebut oleh Imam Zunnun Al-Misri yang biasanya kita bermudah-mudah dengan dia. Tuan-tuan, pertama sekali Imam Zunnun Al-Misri kata Allah menyimpan kemurkaan dia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tuan-tuan, hak yang kedua, Allah menyimpan redha dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah simpan wali-walinya dalam segenap manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tadi kita sebut jangan kita meremehkan satu-satu amalan walaupun dia kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memperkecilkan, merendah-rendahkan kebaikan walaupun nilaiannya sangat kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok apa yang dikatakan oleh Zunnun Al-Misri. Allah simpan kemurkaan dia dalam maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau dah macam tu, jangan buat maksiat dengan Allah. Kerana kita tak tahu mana maksiat yang bila kita buat nanti kita dah tak jumpa jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu maksiat mana yang dia dimurkai sangat-sangat oleh Allah kepada kita bila mana kita buat perkara tersebut. Kerana Allah simpan kemurkaan dia dalam maksiat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala Zunnun Misri juga sebut Allah simpan keredaan dia dalam ketaatan. Tuan-tuan, kita tak tahu mana satu ketaatan yang Allah Ta'ala suka betul-betul kita buat kepada dia. Tuan-tuan, teringat kita seorang pelacur yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu cerita ni. Tuan-tuan, bagaimana pelacur ni, dia pelacur
Tuan-tuan, dia jual tubuh badan dia. Satu orang yang hari-hari duk berzina dengan orang, tuan-tuan, tapi kerana dia ada rasa kasih kepada anjing yang sedang kehausan, lalu dia buka kasut dia, maka dia pun ambil air dalam perigi lalu diberikan kepada anjing yang kehausan itu. Kata Nabi SAW, kerana itu dia dibalas syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pasal apa? Kerana Allah simpan keredaan dia dalam ketaatan yang dilakukan kepada Allah. Dan tuan, kalaulah yang ketiga, Allah simpan wali dia daripada kalangan manusia, jangan kita hina mana-mana manusia. Dan tuan, kerana kita tak tahu, mungkin ada daripada kalangan kita, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka orang yang nak dapat syurga ini, setelah dia beriman wal amali salih, hendaklah dia melakukan amal-amal salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, nanti kita akan sambung lagi ibarat yang berikutnya, yang mana kata Imamul Haddad, perkara ni al-musyari ilaih biqaulihi ta'ala, ia sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Yang ni kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.